sambung lagi sikit lagi. Ni soalan log. Okay, ingat kalau soalan log dia mesti kita turunkan base dia. Jadi base yang terendah, the smallest base. Kalau yang ini base 9, lain base 3, ini base 3. So kita jadikan dia base 3. Mesti jadikan base terendah dahulu. Baru kita combine. Tolak. Okay. Ini dua sebenarnya kita boleh bawa ke depan sebab dia kuasa. Dia boleh bawa ke depan. Dia jadi darab. Okay, jadi 14. Log. Okay. Dua dah bawa depan. Tinggal X saja. X to the base of 9. So saya letak sini atas. Saya letak 9 di bawah. Base. Change of base. Kita buat base 3. Sebab kita nak samakan base dengan yang lain. So kita buat base 3. Ingat, index dengan log mesti jadikan base terendah. Tajuk log, tajuk base mesti jadikan base, tajuk log, tajuk index mesti jadikan base terendah. Okey, yang ini log 9 base 3 ini sama dengan log 3 kuasa 2 base 3. Okey, 2 kita boleh bawa ke depan. So log 3 base 3 1 darab 2 2. Okey, yang ini awak tunjuk di bahagian lain. Kalau dalam kertas exam awak tunjuk di bahagian lain. So saya sama pengiraan saya log 3x tambah 4. Okey, dia panjang sikit tulisan ni jadi tak muat. Log x to the base of 3 over 2. Yang ni dia jadi 2 ni jadi 2. Ini penyelesaian dia. Tambah 6 log x base 3 sama dengan 2. So, saya selesaikan, ini jadi 7. Log 3, 3x, okay, tambah 4. Ini 7, dia jadi log x kuasa 7, base 3. 7 ni di depan kan, saya dah cancel, saya dah permudah. Dia jadi 7 log x to the base of 3. 7 ni saya bawa di atas. Okay, ni kuasa 7 x kuasa 7. Tambah log x kuasa 6. Saya bawa naik. Kenapa saya bawa naik? Sebab saya nak combinekan log ni nanti. Okay, saya nak combinekan log. Semua jadi log 3. Ni log 3, ni log 3. Semua log 3. Jadi bila saya combine, bila kita combine, berkali jangan ada di depan. Berkali kita bawa naik atas. So bila saya combine, dia jadi 3x tambah 4. Yang ini 3x tambah 4. Tolak, dia akan jadi bahagi. Tolak, dia jadi bahagi. Tambah, dia jadi darab. Baru muat ni. Tadi tak muat. Okay. Tolak, bila semua dah jadi log, kita boleh combine. Ingat, kalau masih ada perkali di depan, kita tak boleh combine lagi. Bila ada perkali, kita naik atas. Okay, bila dah naik atas, log, log, log. Ini semua log 3, log 3, log 3. Tak ada perkali. Baru kita boleh combine. Bahagi, tolak, dia jadi bahagi. Tambah, dia jadi darab. So permudahkan, ini cancel habis, ini tinggal X. Jadi log 3x plus 4 over x to the base of 3 equal to 2. Okay, yang ini satu sebutan. Log 3x plus 4 over x to the base of 3 equal to 2. Okay, hari tu. Kalau ingat lagi lah, cikgu ajar daripada log jadi indeks. Ini log jadi indeks. 3 kuasa 2. Sama dengan 3x tambah 4 per x. So 3 kuasa 2, 9.
X, bawa ke kiri dia jadi darab. Tolak ke kiri dia jadi 6X. So X sama dengan 4/6. Jawapan mesti permudahkan X sama dengan 2/3. Okey. Ada 5 markah kat sini. Banyak 5 markah. Pertama, dia tengok awak guna change of base. Sini K1. Change of base K1. Kemudian okey. Kemudian awak permudahkan sini. Ini. Awak permudahkan. Okey, di sini. Kita combine dapat K1. Ini hukum law of logarithm. Law of logarithm. Awak guna hukum logarithm. Bahagi, tolak jadi bahagi, tambah jadi darab. Itu hukum law. Awak guna hukum law K1. Awak permudahkan. Ataupun awak guna hukum indeks yang ini. Log menjadi indeks. Ini K1. Dua-dua ni boleh salah satu. Sorry. Okay. Kemudian awak permudahkan sini K1. Jawapan akhir M1. Okay. Soalan log, soalan indeks. Kalau you guna hukum akan dapat K1. So mesti kena guna hukum. Okay, soalan B. Ukuran panjang daun teh hijau diberi sebanyak set 50, set 18, unit semua sama, double set unit semua sama. Kirakan purata panjang daun dengan memberi jawapan dalam bentuk A set 2. Okay, dia nak purata. Purata. Maknanya kita tambahkan ketiga-tiga. Kita bahagi dengan 3. Okay, kita permudahkan dulu. Guna set apa yang termudah? 2 darab 25. Kita buat ni dulu. 50 daripada 2 darab 25. Tambah. 19 ni dari mana? 2 darab 9. Kita cari yang ada perfect square. Ni 9, 25 ni perfect square. Okay, 8 pula. 2 darab 4. Itu perfect square. Bahagi 3. Kemudian, kalau saya keluarkan 25 set 2 tambah set 9 set 2. Yang perfect square saya letak depan. Sebab nanti kita dapat berkali. Kita dapat nombor. Okay. So, ini dapat 5 set 2 tambah 3 set 2 tambah 2 set 2. So, bahagi dengan 3. 8 tambah 2, 10. 10 set 2 bagi 3. Jadi ni jawapan akhir kita. Kalau soalan ni tanya apa nilai A, so nilai A kita adalah 10/3. Okey. 3 markah. 3 markah apabila awak tahu purata, tambah dan bagi 3. Kemudian awak permudahkan perfect square tu K1. Jawapan akhir M1. Okay. 3 markah di sini. Kalau nak tanya, tanya terus Okay, soalan 14. Ini soalan geometri koordinat. Cikgu rasa soalan ni pun cikgu tak bincang lagi dalam kelas tambahan. Okey. A16 B58 C3. Ini 7X tolak 2Y sama dengan 3.
Cari persamaan garis lurus AD. Garis AD. Kita tahu persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Tapi sekarang gradient tak ada. Gradient tak ada, tapi kita boleh cari gradient di sini. Apa kaitannya? Sebab ini 90 darjah, dia akan guna M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, so dulu gradient AB, M1 sama dengan 8 tolak 6 bagi dengan 5 tolak 1. So ini 2/4 akan dapat 1/2. Okay, M1 saya 1/2. Ini gradient saya sini 1/2. Okey. Darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 saya adalah negatif 2. So sini M2 sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2X tambah C. Sekarang ni kita nak cari C. Nak cari C mesti substitute X dengan Y. Kita nak cari persamaan AD. So mesti guna titik yang ada pada AD sahaja. So kita guna titik 1, 6. So 6 jadi 2 darab 1 tambah C. C sama dengan 8. Jadi persamaan garis lurus AD Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okay, negatif 2X tambah 8. Okay, mana pematahan dia? Awak dapat kecerunan di sini P1, pengetahuan dan yang awak tahu guna gradient tu. Kemudian awak dapat sini K1. Okay, jawapan akhir N1. Ingat bila dia ada tanda begini ataupun dia kata berserenjang, perpendicular. So M1 darab M2 mesti sama dengan negatif 1. Kalau selari M1 sama dengan M2. Kalau selari M1 sama dengan M2. Okey, soalan B. Okay, saya dah dapat sini, saya tulis Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Soalan seterusnya, nak cari koordinat D. Okey, saya dah maklumkan kalau nak cari titik persilangan, kita kena buat simultaneous equation. Okey, nak cari titik persilangan dua garisan, maka kita kena guna simultaneous equation. So B 7X tolak 2Y sama dengan 39. Kemudian Y, okay, saya guna bentuk yang sama bentuk ini XY sebelah kiri. So ini Y tambah 2X sama dengan 8. Y tambah 2X sama dengan 8. Ini saya bawa ke kiri. Y tambah 2X sama dengan 8. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oh, atau tadi, sorry. Y sama dengan negatif 2X tambah 8 kan? Ni tak payah. Kita masukkan. Ni tadi saya nak guna elimination. Sekarang saya nak guna substitution. Saya rasa substitute pun lagi mudah. Okay, saya substitute 2 into 1. So 7X minus 2, Y saya adalah negatif 2X plus A equal to 39. Saya gantikan Y ini dengan negatif 2X tambah 8. So 7X plus 4X minus 16, ini darab, equal to 39. So 7 tambah 4, 11X, 39 tambah negatif bawa ke kanan jadi positif 55. So X equal to 5. Okay. Soalan dia tanya koordinat. Koordinat mesti XY kan? Jadi nak dapat Y. Negatif 2, 5 tambah 8. So Y sama dengan negatif 10 tambah 8 negatif 2. Jadi D kita adalah 5 negatif 2. Okay, koordinat, hati-hati. Soalan dia tanya koordinat. Koordinat mesti ada X dan Y.
Jadi ada 3 markah di sini. Oh 2 markah. Awak buat penggantian K1, jawapan akhir N1. Okay. Soalan C. Soalan C. Koordinat C jika luas sisi 4 A, B, C, D adalah 30 unit. Okay. Dia kata luas 30 unit. Biasanya untuk soalan koordinat geometri, luas dia kita guna rumus 1/2 darab setiap ucu ni. Okay, D tadi saya dapat 5 negatif 2. 5 negatif 2. C saya tak tahu. C yang saya nak cari. Okay, C saya tak tahu. Okay, saya ganti 16 58 XY 5 negatif 2. Kemudian ingat kena ulang balik first point 16. Okay. Darab sini, silang ini dulu. Jangan terbalik. So 8. Okay, 1 darab 8 tambah 5 darab Y tambah X darab negatif 2 tambah 5 darab 6. Okay, ditambah ni dulu. Tolak dengan, okay, tolak tak muat. Saya tulis bawah. Terbalik pula. Okay, ini pula. 6 darab 5 tambah 8 darab X tambah Y darab 5 tambah negatif 2 darab 1. Okay, under modulus. Bersamaan dengan, tadi saya tak tulis 1/2 kan. Sebenarnya 2 ni saya nak darab sini. So dia jadi 60. Okay. Dan ini 8 tambah 5Y. Saya permudahkan. Tolak 2X. Tambah 30. Tolak 30. Tambah 8X. Tambah dengan tolak jadi tolak 8X. 5Y. Ini tambah 5Y. Ini tolak tambah. Tolak tambah jadi tolak. Tambah tolak jadi tolak. Tolak dengan tolak jadi tambah. Sama dengan 60. So 5Y. Jadi kita tolak 5Y habis. So kita permudahkan. 30 dengan 30. Tambah dengan tolak habis. Lagi mana lagi boleh permudahkan? Okey, tak ada dah. 8 tambah 2. 10. Negatif 2 tolak 8, negatif 10 X. Hutang 2X, hutang 8X. So hutang 10X. Sama dengan 60. Baik, tadi kalau square root ada positif negatif. Kalau modulus pun dia ada positif, dia ada negatif. 10 tolak 10X sama dengan 60. Lagi satu 10 tolak 10X sama dengan negatif 60. Modulus ada positif, ada negatif. Jadi negatif 10X sama dengan 60 tolak 10, 50. X sama dengan negatif 5. Negatif 10X sama dengan negatif 60. 10, negatif 70. X sama dengan 7. Tapi kalau awak tengok pada gambar aja, koordinat X bagi C. X bagi C kita adalah positif. Kita X sama dengan, okay, kita pilih X sama dengan 7. Baik, macam mana nak cari nilai Y? Awak lihat pada gambar aja. Bersamaan dia adalah 7X tolak 2Y sama dengan 39.
persamaan ini lalu pada C, maka kita boleh guna persamaan CD ni. Okey, X kita dah dapat 7 tadi. X kita dah dapat 7. Nak cari Y, kita kena gantikan. Okey, 7X tolak 2Y sama dengan 3/9. X 7 negatif 2Y sama dengan 39 tolak 49 negatif 10. Y sama dengan 5. Jadi koordinat C kita adalah 7, 5. 3 markah. Markah pertama, apabila awak menulis rumus ini, menggantikan rumus ini, awak darabkan dia punya nombor ni K1 ni K1. Kemudian awak nak cari nilai Y, awak ganti nilai X K1, jawapan IAN1. Okey, selesai soalan 14. Ingat kalau serenjang M1 dan M2 sama dengan negatif 1. Kemudian dah dapat persamaan. Tadi kita dapat persamaan sini. Nak cari C, mesti guna titik yang berada pada garisan. Tak boleh guna titik yang luar garisan. Mesti guna titik garisan. Okay, next. Soalan 15. Okey. Raja 15 menunjukkan seorang pemain bola sepak. Salam kalau punya kertas satu. Raja 15 menunjukkan seorang pemain bola sepak membuat hantaran ke dalam dari luar padang bola sepak. Fungsi. Okey, kita bagi fungsi. Mewakili ketinggian bola. Okey. Dia ada 3 bola. Adanya HX ni nilai ni persamaan bagi lengkung ini. Tinggi awal apabila bola itu dilontar. Okey, apa maksud tinggi awal? Tinggi awal bermakna X kita bersamaan dengan kosong. Okey, tinggi awal. H kosong negatif kosong kuasa 2 tambah 4 darab kosong tambah 1.5. Maknanya ini adalah 1.5 meter. Tak nak tulis, tak nak tulis unit pun tak apa. Biarkan macam tu saja. Okey. Ada berapa markah di sini? Oh, dia lamsam 8 markah. Okey, kalau lihat di sini K1 awak ganti kosong, X dengan kosong, ini N1. Kemudian B. Tinggi maksimum bola itu dilontar. Kalau dia kata mengenai maksimum atau minimum, okay. Kalau dia kata maksimum atau minimum, seeloknya kita buat completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Okay, penyempurnaan kuasa 2. So HX sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 1/2. Okay, saya buat penyempurnaan kuasa 2. Saya bahagikan negatif. Negatif kena keluar dulu. Dia kena jadikan sini positif. Okay, kena jadikan ini positif. So positif, ini negatif, so sini negatif. Negatif, positif. Saya dah keluarkan negatif. Dia jadi negatif di sini 1.5. Nak buat penyempurnaan kuasa 2 berkali X mesti sama dengan 1. Okay, kemudian X. Okay, tolak, kita ikut tolak. 4 ini mesti bahagi 2.
4 mesti bahagi 2. 2 kuasa 2. 4 ini mesti bahagi 2. 2. Lepas ni 2. 2. Tolak. Ni sentiasa tolak. 2 kuasa 2. 4. 2 kuasa 2. 4. Tolak 1/5. So negatif X tolak 2 kuasa 2 tolak 5/5. So saya expandkan negatif. Saya letak sini. Okay, negatif untuk kurungan. Bagi satu negatif dengan negatif jadi positif. Okay. Dari sini, walaupun soalan dia tanya ketinggian maksimum, tapi saya terangkanlah apa yang berkaitan dengan completing the square ni. Sekali jalan Okey. Ini adalah tinggi maksimum. Sebab soalannya maksimum kan? Ini adalah tinggi maksimum. Kalau dia kata faksi simetri, bermaksud apakah faksi simetri di sini, di tengah-tengah. Itu kita akan lihat pada koordinat ini. Pada kurungan ni, X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. Ini saya buat tambahan soalan tak tanya pun faksi simetri, tapi sekali jalan saya terangkan. Bila soalan tanya maksimum atau minimum, elok kita buat completing the square. Dan kalau soalan dia tanya faksi simetri ataupun titik maksimum, so titik maksimum adalah 2, 5.5. Itu kalau titik maksimum. Saya tulis titik maksimum 2, 5.5. Tapi soalan bukan tanya titik maksimum. Soalan tanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum ambil saja 5.5 meter. Nak buat meter pun boleh, tak buat pun boleh. Ini tambahan Ini titik maksimum tambahan. Saya saja terang. Kalau soalan keluar titik maksimum, so awak tahu. Okey. Berapa markah di sini? 3 markah. Awak buat completing the square sini K1. Jawapan akhir N1. Okey, dari sini mungkin di sini K1. Okey. Okey. Next. Soalan C, soalan terakhir. Soalan terakhir. Jarak bola dari tepi padang apabila ia jatuh ke permukaan padang. C. Dia paling bola. Okey. Sekarang apa jarak sini? Dari sini ke sini. Jarak bola dari tepi padang. Okey. Sekarang ni X sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 1/5. Okey, kita anggap HX ini kosong. Maknanya ketinggian dia dah sampai ke padang, tak ada tinggi dah. Okey. Okey, sorry.
HX ni kan ketinggian bola tadi kan. So kalau dia sampai ke tanah, ketinggian dia kosong. Sebab tu kita samakan dengan kosong. Baik. Kemudian awak boleh guna kaedah formula nak cari nilai X ni. Kaedah formula ataupun kaedah pemfakturan. Kalau pemfakturan, yang ini awak kena tukar jadi nombor pecahan dan awak kena jadikan dia semua nombor bulat, tak nak pecahan. Boleh juga. Kalau saya guna formula, saya tentukan A, B, C. A saya negatif 1, B saya 4, C saya 1.5. So, X saya negatif B tambah tolak square root B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. So, saya gantikan negatif 4 tambah tolak 4 kuasa 2. Ni negatif sebab formula tolak 4 AC bahagi dengan 2A. A negatif 1. Okay. Ada murid dia tekan kalkulator satu-satu ni, boleh, tak ada masalah. Ada murid dia akan tekan kalkulator dari sini, EQN. Okey, tekan EQN tu, awak cari nilai X, awak terus dapat nilai X 4.35. Okey, double check. Tengok EQN. Okay, alpha A. Okay, alpha A simultaneous. Sorry. Polinomial. Alpha A. Saya ni. Alpha A. Polinomial. Degree. A saya tadi negatif 1. B saya 4. C saya 1.5. Okay. Saya dapat jawapan 4.345. Lagi satu jawapan negatif 0.3452. Okay. Lagi sekali saya tekan. Dah terlajak. Okey. 3452 saya dapat satu positif, satu negatif. Okey, kenapa dah? Tengok nanti ada soalan ke? Ibu ya, kalau tak guna formula tak ada K1, K1 ke? Kalau you tak guna formula, you kena guna kuadratik pemfakturan. Pemfakturan you kena betul. Pemfakturan you kena betul. Sekejap lagi saya tunjuk yang pemfakturan. Okey. Pemfakturan kena betul. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk yang pemfakturan. Yang ni saya selesaikan dulu. Bila you dapat sebenarnya kalau you dah tekan kalkulator kan, you dapat nombor perpuluhan macam ni kan, lebih selamat you guna apa? Formula. Tak perlu fikir pemfakturan dah, factorization. Okay, bila you tekan kalkulator, you dapat perpuluhan yang panjang macam ni, tak payah fikir untuk pemfakturan, nanti you lagi pening. Lagi sekali saya ulang, bila you tekan kalkulator, you dapat nilai yang panjang macam ni, perpuluhan, tak perlu guna pemfakturan, you guna formula. Formula ni, you hanya gantikan nilai saja. You tak perlu tekan kalkulator, set 4 squared minus, you tak perlu tekan ni semua. Okay, you terus tekan dari sini dah dapat jawapan. Yang ini sekadar kita nak markah sahaja. Ini markah. Kita nak markah ini. Tapi kita tak tekan kalkulator pun yang ini. Kita tekan dari sini kan. From this equation. Direct dapat jawapan. Tapi ini belum habis. Soalan dia tanya jarak. Jarak tak ada negatif.
Jarak mesti positif. So jarak, jarak 4.3452. Saya tak nak tunjuk pemfakturan lah, nanti lagi pening. So kalau soalan ini quadratic equation, you tekan calculator, you dapat nombor perpuluhan yang panjang, jangan fikir pemfakturan, you buat formula. Di sini K1. Okay, markah dia, you samakan dengan kosong K1. Lepas tu jawapan bawah N1. Okay, K1, K1, N1. Selesai. Okay, ada apa-apa nak tanya? Saya habis kertas 1 Pulau Pinang. Ada soalan nak tanya? Ada. Okay. Kartik ingat hari tu saya nampak Kartik buat apa yang hari tu yang dekat Dewan. Bagus dah. Maksudnya you dah faham dah cara menyelesaikan yang ini. Menggunakan pemfakturan. Kali ni lain sikit. Guna formula. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih sebab masuk, sebab join. Terima kasih. Bye-bye. Bye.